Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'. Yang saya muliakan Fadil Tuan Guru kita, Fadil Ustaz Hanafiah bin Abdul Razak, Ashabul Fadilah, para asatizah, tuan-tuan guru, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran kita panjatkan pada Allah Subhanahu Ta'ala kerana pada pagi yang cukup berbahagia pada pagi ini, kita berada pada tarikh 12 Rabiul Awal, yang mana pada hari ini kita menyambut sambutan ataupun kita sebut sebagai Hari Maulud, sambutan kerasulan ataupun kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan moga-moga insya-Allah kuliah yang akan kita jalankan pada hari ini juga memberikan suatu makna yang lebih dalam kita menghayati kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai rahmatan lil alamin insya-Allah. Dan alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini seperti biasa kita akan meneruskan pengajian kita dalam kitab bacaan kitab Manzumatul Manalizul Qamar, karangan daripada Syekh Khalifah bin Hamad An-Nabahani. Dan seperti biasa tuan-tuan, untuk membuat turun kitab ini ada link yang telah disediakan di Facebook dan juga slide yang telah pun disediakan oleh tuan guru kita dalam bahasa Arab dan juga diterjemahkan dalam bahasa Melayu. Dan insya-Allah tuan-tuan, pada pagi yang berbahagia ini kita akan meneruskan pengajian kita dalam manzilah yang seterusnya, iaitu manzilah hal haq'ah. Nak menyebutnya pun hal haq'ah. Saya rujuk tadi dalam bahasa Inggeris disebut sebagai al-haqqa. Al-haqqa. Sana al-haqqa. Dan dalam kamus disebut sebagai kamus Darul Ilm Al-Falaki ni, dinyebutkan bahawa hal haq'ah ini yaqa'u fi ra'sil kawkab, berada pada kaukab Jabbar Orion ataupun disebut juga dekat dengan Jauzak. Ini menarik kan, kerana Jabbar Orion ini, Jauzak disebut sebagai Gemini ni, kalau ikut istilah moden kita berbeza, tetapi mungkin istilah yang digunakan oleh ahli falak pada dalam nazam ini ataupun yang akan dihuraikan nanti, mungkin dia membawa makna yang ada sedikit perbezaan dari sudut penggunaan kita pada hari ini dalam dunia astronomi moden. Dan ini merupakan satu perkara yang penting kerana mungkin istilah yang digunakan itu berbeza dan menyebabkan kadang-kadang interpretasi daripada huraian yang dibuat oleh para ulama berkaitan dengan kedudukan buruj, kedudukan manzilah, kedudukan bintang-bintang juga kemungkinan salah ditafsirkan. Jadi sebab itulah penting untuk kita teruskan pengajian kita ini untuk kita mengenal manzilah-manzilah bintang-bintang yang telah pun dikatalogkan oleh para alim ulama satu ketika dulu. Jadi insya-Allah tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakan Fadil Ustaz Hanafiah, tuan guru kita, untuk bersama-sama meneruskan pengajian kita pada pagi yang berbahagia ini. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Alhamdulillah. Wassalamun ala ibadihi allazina astafa. Amma ba'. Ashabul fadilah, ustazah, tuan-tuan haji, puan-puan hajjah, tuan-tuan, puan-puan, terutamanya kaki tangan pegawai dan anggota kerja Jabatan Mufti Negeri Perak yang dirahmati Allah. Pertamanya kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala pagi yang berbahagia ini, tarikh yang istimewa ini dapat kita manfaatkan untuk kita meneruskan lagi
pembacaan kitab Manzumah Manazil Qamar karangan Asy-Syaikh Khalifah Ibnu Hamad An-Nabhani yang telah wafat pada tahun 1355 Hijrah. Dan hari yang berbahagia ini perbicaraan kita pada fasal yang selanjutnya, iaitu fasal manzilah al-haqa'ah. Manzilah al-haqa'ah. Setelah kita bicarakan manzilah yang pertama, asyaratain, manzilah yang kedua, al-butain, manzilah yang ketiga, al-thurayat, manzilah yang keempat, ad-dabaran, ini manzilah yang kelima, al-haqa'ah. Seperti biasa, kita akan bukan nak mendendangkan bait-bait syair, rangkap-rangkap syair. Kita akan membuat pembacaan dulu dengan bait-bait syair, rangkap-rangkap syair yang disediakan oleh pengarang kitab ini dalam membicarakan manzilah al-haqa'ah. Baik. Sebagaimana yang kita sedia maklum, bait syair ini, rangkap syair ini dengan timbangan bahar rajas. Dengan timbangan bahar rajas. Ada pembetulan di situ. Kalau kita lihat pada bait yang pertama, pada rangkap yang pertama, yang saya tertulis dekat situ, wahak hatun. Wahak hatun. Bukannya ha di situ, tapi sepatutnya adalah huruf ain di situ. Wahaqa'atun. Wahaqa'atun. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Amin. Wa haq'atun fi suratil jauza'i wa sawfa ujliha li'ainir ra'i. Wa haq'atun fi suratil jauza'i. Manzilah haq'ah dalam rupa bentuk buruj al-jauza. Wa sawfa ujliha li'ainir ra'i. Dan perlu mengambil masa bagi mata seseorang itu benar-benar memerhatikannya. Hiraqsuha salasatun murtabitah tahsibuha min qarbiha mukhtalitah. Hiraqsuha salasatun murtabitah. Manzilah haqa'ah ini dibahagikan, di bahagian kepalanya terdapat 3 butir bintang yang dihubungkan. 3 butir bintang. Pun begitu, dilihat dengan mata kasar bagaikan sebutir bintang. Mata kasar memperhatikan sebutir bintang. Apabila diaman-amati, didapati bukannya sebutir bintang. Dia adalah kelompok 3 bintang yang digabungkan. Terhimpun 3 bintang. Tetapi dengan mata kasar, sekali pandang, bagaikan sebutir bintang. Hiraqsuha salasatun murtabitah. Manzilah haq'ah ini di bahagian kepalanya terdapat 3 butir bintang yang dihubungkan.
tahsibuha min qarbiha mukhtalitah. Kamu akan beranggapan kerana berdekatan 3 butir bintang itu, terangkum ia dalam sebutir bintang. Laha minan nujumi simtun muntalik ka'annahul iklili fi ra'sil malik. Laha minan nujumi simtun munsalik. Manzilah Haka'ah ini terdiri daripada bintang-bintang yang tersusun erat di antara satu sama lain. Ka'annahul iklili fi ra'sil malik. Seperti satu kalungan yang dikalungkan di kepala seorang raja. Alhamdulillah, kita telah sama-sama menyebut 3 rangkap syair ini. 3 rangkap ini, baik kita lihat pula syarah yang diberikan. Qauluhu wa haqa'atun bi fathil ha wa sukunil qaf wa huwa fi burjil jauza. Katanya, kalimah haqa'ah iaitu dibaca dengan baris atas pada huruf ha, haqa'ah, supaya kita baca dengan baris bawah, jangan dibaca haqa'ah. Tetapi lazimnya masyarakat Arab lebih mudah menyebut haqa'ah. Walau bagaimanapun, dari sebutannya yang betul adalah baris atas haqa'ah. Dan sukun dibaca mati pada huruf qaf supaya tak disebut haqa'ah, maka disebut haqa'ah. Kalau tak disebut haqa'ah, haqa'ah, haqa'ah. Dan manzilah haqa'ah ini terletak di Buruj Jauza. Ini merupakan ittifaq di kalangan ulama-ulama falak Islam zaman silam. Apabila perkara ini disepakati, maka jelas perkara ini telah disabitkan oleh Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni yang wafat pada tahun 440 Hijrah. Asy-Syaikh Al-Imam Abu Raihan Al-Biruni yang wafat pada tahun 440 Hijrah, maka telah bersepakat di kalangan ulama-ulama falak di zamannya bahawa manzilah haqa'ah ini terletak di Buruj Jauza. Pun begitu, walaupun ittifaqnya diletakkan dalam Buruj Al-Jauza, tetapi dari segi penggunaan, masyarakat Arab pada ketika itu lebih selesa meletakkan bahawa manzilah haqa'ah ini dalam Buruj Thaur. Jadi apa yang kita nak jelaskan di sini, walaupun ada pendapat yang azhar, yang jelas yang azharnya manzilah haqa'ah ni dalam Buruj Jauza, tetapi dari segi penggunaan praktikalnya mereka lebih banyak meletakkan bahawa manzilah haqa'ah ni dalam Buruj Al-Thaur. Itu dia. Dengan kata lain, dari segi ittifaqnya, muafakat, semua ulama falak Islam zaman silam mereka bersetuju manzilah haqa'ah dalam Buruj Al-Jauza. Pun begitu,
dari segi praktikalnya, penggunaannya, lebih ramai yang meletakkan manzilah haka'ah ni dalam buruj Athar. Hingga kan Asy-Syaikh Al-Imam As-Sultan Ulubih yang wafat pada tahun 852 Hijrah, dah wafat 600 tahun yang lalu, juga meletakkan manzilah haka'ah ini dalam buruj Ath-Thawr, bukannya dalam buruj Al-Jawzah. Itu yang perlu kita perjelaskan di sini. Baik, qauluhu hiya ra'suha ilah hiya ra'sul jawza salasatu kawakib khafiyatun mutaqaribatun jiddan mithlul uthafi bainal najmain mudi'ain yusammiyani mankabail jawza. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma annahu atahu rajulun faqala ya Ibnu Abbas talaqtu imra'ati bi'adadi najmis sama. Qala Ibnu Abbas yakfika minha ra'sul jawza wa hazihi suratiha. Wa hazihi suratuha. Baik. Kalimah hiya ra'suha dalam menjelaskan apa yang dimaksudkan dengan di kepala untuk mengenal pasti manzilah haka'ah ini, manzilah yang terdiri daripada beberapa bintang. Dan bintang utama rujukan itu adalah bintang haka'ah. Bintang haka'ah menjadi rujukan kepada manzilah haka'ah. Maka bintang haka'ah ini terletak di bahagian kepala. Kepala siapa? Iaitu kepala buruj Al-Jawzah. Kepala buruj Al-Jawzah ini yang telah disepakati di kalangan ulama-ulama falak Islam zaman silam, yang mana terdiri daripada 3 bintang yang tersembunyi dan dikedukkan bintang-bintang itu amat hampir dan berdekatan ketiga-tiganya seperti tungku dapur. Baik, maka apa yang dijelaskan kepada kita, pertama, kedudukan bintang rujukan utama kepada manzilah haka'ah. Bintang itu juga disebut dengan nama haka'ah. Dan bintang itu sebenarnya adalah gabungan 3 bintang. Pada penglihatan mata kasar kita nampak sebutir bintang. Tetapi apabila kita mengamat-amati, berkali-kali membuat cerapan dan pemerhatian teropong, pastinya kita bersetuju bahawa bintang haka'ah itu sebenarnya adalah 3 bintang yang amat berdekatan antara satu sama yang lain. Sebab itu dia kelihatan sebagai sebutir bintang. Hakikatnya dia adalah 3 bintang yang amat kecil. Dan 3 bintang yang berdekatan ini kalau nak dirupa bentukkan, dia rupa seperti tungku dapur. Tungku dapur, kalau orang dulu dia nak masak, dia kena buat tungku. Tungku tu sama ada tungku gunakan batu bata ataupun tungku gunakan tungku besi. Kalau orang dulu dia buat tungku dengan batu bata, paling tidak dia ada 3 tungku. 3.
dia ada 3. Baru tak boleh. Dia kena letak 3 batu bata tu, 1, 2, 3, baru boleh letak periuk. Kalau nak buat tungku dapur, paling tidak kena ada 3 batu bata. 3 batu bata tu diletakkan. Baik, 3 batu bata tu diletakkan baru boleh. Kalau tak namanya tungku. Jadi dah menjelaskan di sini bahawa ibaratnya 3 bintang yang digabungkan dengan 1 bintang itu adalah bintang Al-Heka'ah. Bintang Al-Heka'ah. Baik. Di antara 2 bintang yang bercahaya dinamakan kedua-duanya itu Mankibai Jauza. Baik, iaitu 2 bahu Jauza. Maka berdekatan juga dengan bintang Haka'ah yang menjadi rujukan manzilah. Haka'ah itu ada 1 bintang yang di bawahnya. Kalau kita kira bintang ni di sebelah timur. Apabila bintang Haka'ah ni berada di atas kepala kita di langit, maka di sebelah timur tu ada sebutir lagi bintang yang dikira juga dalam manzilah Haka'ah. Bintang sokongan. Yang ada kat situ 2 bintang. Maka disebut Mankabai Jauza. 2 bahu Jauza. Baik. Menjelaskan perkara ini, Al-Syaikh Al-Imam Ibnu Hamad menyatakan kepada kita hadis daripada Abdullah Ibnu Abbas. Dan dia menyatakan ini sebenarnya merupakan hadis mursal. Terhenti setakat Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Seorang lelaki mendatangi Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Lalu lelaki ini pun mengajukan persoalan. Wahai Abdullah Ibnu Abbas, aku telah menceraikan isteriku dengan bilangan talak bintang-bintang di langit. Berapa juta bintang? Berapa talak? Talak 1 ke, talak 2 ke, talak 3 ke? Talak mengikut bilangan bintang di langit. Berjuta-juta talak lah habis. Berkata Abdullah Ibnu Abbas kepada lelaki ini yang tak disebut namanya, memadailah dengan bilangan bintang di bahagian kepala Buruj Al-Jauza, iaitu 3 bintang, akan tetapi yang dia dapat diperhatikan dengan mata kasar ialah sebutir bintang. Pada hakikatnya ianya adalah 3 bintang. Itulah yang disebut Haka'ah yang berada di bahagian kepala Al-Jauza. Baik, kita lanjutkan lagi. Kita baca dulu bait syair yang dikemukakan. Waridfuhal gharbiyu lasyarqiyu najmun kabirun ahmarum mudiyu. Manzilah Haka'ah ini diikuti di bahagian baratnya, tidak di bahagian timurnya. Ada sebutir bintang yang besar berwarna merah, iaitu bercahaya. Kalau tadi kita bicarakan bintang di sebelah timur, bintang di sebelah timur kepada bintang yang menjadi rujukan manzilah Haka'ah yang disebut Mankab Al-Jauza ataupun Mankabail Jauza.
kali ini dia menyatakan bahawa ada lagi sebutir bintang berwarna merah yang berada di sebelah barat bintang Haka'ah. Maka bintang Haka'ah ni dikapit. Dia dikapit oleh dua bintang di sebelah timurnya dan di sebelah baratnya. Di sebelah timurnya yang kita baca tadi, iaitu Mangkabail Jauzah. Di sebelah baratnya nanti akan dijelaskan. Yang boleh kita faham ialah Marzam Al-Jauzah ataupun An-Najib. Ianya merupakan sebutir bintang besar berwarna merah bercahaya-cahaya. Baik, kita baca lagi bait syair. Yughnika hadza an bayani surah fa innaha bayinatun masyhurah. Pasti kamu dapat menggambarkan rupa bentuknya, kerana bahawasanya ia merupakan rupa bentuk yang jelas lagi masyhur, iaitu gugusan bintang Al-Jabbar, menggambarkan seorang panglima yang gagah berani. Fa innaha bayinatum masyhura. Baik, bait yang selanjutnya. Fi tasi'is sartani haqqan talma'u bil fajri fi safin tura wa tatlu'u. Pada bintang yang ke-9 pula adalah buruj Saratan. Benar-benar berkilauan cahayanya. Detik terbit fajar di musim panas, kamu dapat melihat bintang Haka'ah ini terbit jelas dan nyata. Bila? Musim panas. Ketika terbit fajar. Maksudnya waktu subuh, bermulanya musim panas, boleh dilihat bintang yang bercahaya, iaitu bintang Haka'ah yang menjadi rujukan kepada manzilah Haka'ah. Baik, kita lanjutkan lagi syarah yang diberikan kepada kita. Qauluhu fi tasi'is sartan wa yatlu'u ma'aha min nahiyatin nujum muntashirah yuqalu laha al-qata. Tushabbihu at-tayru fis sama. Wa najmun yuqalu lahu suhail khitab wa nujumun yuqalu laha al-urud. Katanya, kalimah daripada bait syair fi tasi'in sartan, manzilah Haka'ah itu diletakkan pada bintang yang ke-9 di buruj Ar-Saratan. Dengan kata lain, maknanya ianya juga ada hubungan dengan buruj As-Saratan. Baik. Pada bintang yang ke-9 pada buruj As-Saratan dan terbit bersama-sama dengan bintang Haka'ah ini, daripada pihak bintang-bintang yang bertaburan itu disebut Al-Qata, menyerupai seekor burung di langit. Dan ada sebutir bintang disebut Suhail Khitab dan beberapa bintang disebut Al-Arud. Apabila dipandang lebih luas lagi, bahawa Haka'ah ini, bintang yang menjadi rujukan kepada manzilah Haka'ah ini, bukan sahaja ianya menjadi rebutan antara dua buruj, Thaur dan Jauzah, tetapi dia juga dikaitkan dengan bintang buruj As-Saratan, diletakkan sebagai bintang yang ke-9 dalam buruj As-Saratan. Wah, baik.
apabila dapat dihubungkan ya dengan beberapa bintang yang lain, antaranya bintang yang bertaburan di sebelah timur lagi. Di sebelah timur lagi pada bintang Ka'ah itu ada bintang-bintang bertaburan yang disebut Al-Qata', yang kalau dicantum dirupa bentukkan seperti seekor burung di langit. Dan ada lagi sebutir bintang yang cerah disebut Suhail Khitab. Suhail ni jauh lagi. Tapi nak dikaitkan dengan saratan ni, sebab itu ada hubungan Suhail. Ya, Suhail ni nama bintang. Ya, nama bintang yang berada di sebelah selatan. Bintang yang akan menjadi rujukan kutub selatan adalah bintang Suhail. Kalau bintang yang menjadi rujukan kutub utara, ada bintangnya disebut bintang Al-Qutbi. Ada bintang yang menjadi rujukan kepada kutub selatan, iaitu Suhail. Suhail ni nama seorang pendekar. Seorang pendekar yang merupakan pembunuh misteri. Itu cerita dia. Pembunuh misteri yang sedang dijejaki. Semua orang menjejaki dia. Dia bukan hang tuah, dia bukan hang jebat. Dalam cerita-cerita ya bangsa Arab zaman berzaman, sejak daripada zaman baginda Ismail alaihissalam, maka pembunuh misteri yang kita kata penembak tepat, sharpshooter, dia memang ditugaskan khas untuk bunuh tu. Ini orang baik ke orang tak baik. Jadi itu disebut pembunuh misteri, maka disebut Suhail. Itu cerita dia nantilah. Baik, kalau kita baca lagi penjelasan daripada syarah yang diberikan. Wa tahtal qata' nujumun yuqalu laha al-makaki wa hiya najmani ba'da al-qata' ma'al jawza'il ahmar yusamma marzam al-jawza' wal akhar al-ghamisa. Wa arba'atun nujum tahta rijlil jawza' tatlu'u minasyam yuqalu laha al-a'lam muttasilatun ala hayatin nazmi. Dan bintang-bintang di bawah bintang Al-Qata' itu disebut Al-Makaki, iaitu dua bintang selepas bintang Al-Qata' bersama-sama dengan Al-Jawza' Ahmar, dinamakan adalah Marzamul Jawza'. Marzam Jawza' tu, Marzam tu maknanya suara teriakan seorang panglima perang yang gagah berani. Suara teriakan. Bila panglima ni dia berteriak, serap. Ni suara seorang panglima yang berteriak. Ya, untuk menyerang, serap. Bila dia buat suara tu nama disebut sebagai Marzam. Marzamul Jawza'. Dan juga disebut An-Najis, geraham. Geraham seorang parlima. Geraham seorang parlima ni kadang dikeluarkan suara teriakan yang menaikkan semangat perjuangan. Ialah yang disebut Al-Jabbar. Dalam bahasa Inggeris disebut Orion. Orion Al-Jabbar, seorang panglima. Dirupa bentukkan seperti seorang panglima. Nanti kita akan perlihatkan. Maka di situ ada sebutir bintang namanya Marzamul Jawza'. Dalam kawasan Marzamul Jawza' itu ada bintang Al-Qata'. Dan di bawah sedikit daripada bintang Al-Qata' itu berdekatan ada bintang disebut Al-Ghamisa'. Baik. Dan 4 bintang di bawah bintang Rijlul Jawza', iaitu di bawah kaki Jawza' itu ada bintang, sebutir bintang Rijlul Jawza'. Nanti kita akan tunjukkan gambar.
yang terbit daripada negara Asyam arah utara. Disebut Al-A'lam. Al-A'lam ini makna berdekatan dengan Rijlul Jauza. Bintang Rijlul Jauza tu ada satu gugusan bintang-bintang disebut Al-A'lam. Juga disebut As-Sudaim Azim fi Kawkabil Jabbar. Itu dalam gugusan bintang-bintang Orion Al-Jabbar yang berhubung dengan bintang Hayatun Nazmi, yang berhubung dengan bahagian tali pinggang tu. Kalau kita tengok di bahagian tali pinggang pendekar, hebatnya pendekar ni pada tali pinggang dia tu. Kerana ada keris, bukan keris, orang dulu tak main keris lah. Bukan pistol, bukan. Tali-tali pinggang tu dia ada An-Nazam. Orang Melayu sebut An-Nilam. Sebenarnya bukan An-Nilam, An-Nazam. Maka di situlah menunjukkan kehebatan. Kalau kita wrestling kan ada tali pinggang tu. Tengah-tengah tali pinggang tu kan ada dia punya medal dia. WWF, tu kejuaraan. Begitu Panglima dulu, Panglima Melayu dia tak ada harta. Dia pakai selempang hitam, kesian. Ya. Ataupun taekwondo, dia pakai selempang putih je. Tapi Panglima Arab dia kaya. Kehebatan dia pada tali pinggang. WWF dia tu. Dekat situlah dia letaknya pistol, keris, handphone semua kat situ. Kad kredit dia semua kat situ. Contohnya lah. Kalau kita nak letak handphone kat mana? Semua dekat kocik. Bahagian kocik tu bahagian pinggang. Pinggang tu dikawal oleh tali pinggang. Baikot. Istilahnya begitu. Yalah. Nak belajar sangat buruj, nak belajar sangat manzilah. Jadi kena faham tasyakul, tasawur, rupa bentuk. Ialah orang dulu dia tak ada, kita kata orang sekarang dia dah semua dah ada pada iPhone, pada handphone. Picit je. Yang tak tahan nanti bulan-bulan kena bayar. Tu je. Orang dulu semua free. Mata tengok langit. Itu maklumat dia tahu. Orang dulu dia menggunakan maklumat yang original. Maklumat live. Maklumat yang tak perlu dikenakan sebarang charge dan terma daripada semasa ke semasa. Orang sekarang ni memang maklumat banyak. Maklumat betul, tak betul, tapi semuanya berbayar. Akhirnya muflis. Itu orang sekarang. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah, minta Ustaz Amirul gerakkan gerakkan slide selanjutnya. Lagi gerakkan slide-nya. Lagi sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Bagi tuan-tuan yang ada perisian stellarium, sama ada stellarium tu tuan-tuan download dalam laptop, komputer, begitu juga dalam aplikasi mana telefon pintar masing-masing. Tuan-tuan boleh buat rujukan. Bagi saya gunakan Stellarium, aplikasi Stellarium, download cara percuma, masuk dalam komputer, versi bahasa Arab. Ambil versi bahasa Arab dan dari segi penggunaan ambil penggunaan turas Arab. Turas Arab. Kalau tuan-tuan guna lain, itu yang dikeluar lain. Baik, kalau kita perhatikan gambaran yang ditunjukkan di situ, perhatikan dulu garis lurus berwarna hijau. Garisan berwarna hijau iaitu garis ufuk. Garis ufuk, nampak garis ufuk tu, dan tuan-tuan lihat di situ ada mata angin sebelah timur yang tertulis Syarqun. Shim, Ra, Qaf, Syarqun. Jadi garis ufuk berwarna hijau. Dan tuan-tuan perhatikan ada dua garis
membujur, iaitu garis berwarna merah, khatul istiwa. Garis berwarna biru, khatul istiwa, dan garis berwarna merah, khatul kusufiyah. Garisan yang berwarna merah itu, garis membujur itu adalah garis laluan terbit matahari. Terbit dan terbenam matahari ikut garisan itu. Disebut khatul kusufiyah. Jadi kalau perhatikan, di antara dua garis biru dengan garis merah tu, di atas sedikit daripada garis ufuk, tuan-tuan nampak ada tanda bulatan yang saya buat di situ. Bulatan itulah merujuk kepada bintang yang menjadi rujukan manzilah Al-Haqa'ah. Maka itu adalah bintang Al-Haqa'ah. Bintang Al-Haqa'ah. Manzilah Al-Haqa'ah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar pada detik-detik awal musim panas. Saya ambil pada tarikh 7 Julai 2021, jam 5.56 pagi terbit fajar di Pulau Pangkor. Di Pulau Pangkor. Tapi di sini kalau tuan-tuan perhatikan tu 5.58 pagi yang saya masukkan dalam komputer. Baik. Maka tuan-tuan perhatikan di situ ada tanda bulatan. Tanda bulat itulah dia. Bintang Al-Haqa'ah yang menjadi rujukan kepada manzilah Al-Haqa'ah. Minta Ustaz Amirul gerakkan lagi. Baik. Apabila kita perhatikan 20 minit selepas terbit fajar. 20 minit selepas terbit fajar. Kalau terbit fajar 5.56, 20 minit selepas terbit fajar ialah 6.16 pagi waktu Pulau Pangkor. Masuknya waktu subuh di Pulau Pangkor. Tarikh 7 Julai 2021, tuan-tuan dapat perhatikan manzilah Al-Haqa'ah terbit di ufuk timur ketika terbit fajar pada detik awal musim panas. Ya, kita perhatikan 20 minit selepas terbit fajar, ketinggian bintang Al-Haqa'ah ialah 6 darjah 14 minit. Ada di situ, tuan-tuan boleh perhatikan tu. Maka kenapa nak tunggu 20 minit? Nak tunggu 20 minit ni kita nak pastikan bahawa dapat melihat cahaya subuh. Disebut nurus sabah, cahaya subuh. Kerana detik awal terbit fajar tu sukar untuk kita melihat cahaya yang halus. Tetapi kalau nak tengok cahaya yang disebut nurus sabah, cahaya halus subuh, cahaya yang halus subuh itu kita kena tunggu 20 minit. Maka ketika itu kita dapat buat perbandingan, pertembungan dua cahaya. Cahaya halus nurus sabah dengan cahaya daripada bintang Al-Haqa'ah yang pada ketika ini ketinggiannya 6 darjah. Tuan-tuan boleh perhatikan bintang Al-Haqa'ah. Minta diteruskan lagi slide tu. Baik. Apabila kita tasyakulkan, kita cantumkan antara satu bintang dengan bintang yang lain dengan membuat garis lurus. Maka setelah ditasyakulkan, dicantumkan antara bintang dengan bintang itu, barulah kita dapat tasawur. Kita dapat memberi gambaran. Tasyakul,
bentuk, tasawur, rupa. Bentuk dan rupa. Apabila dapat bentuk dan rupa, tasyakul dan tasawur, itulah dia disebut sirah. Apabila adanya sirah, adanya fikrah, adanya konsep. Maka adanya sirah, adanya fikrah. Tiada sirah, tiada fikrah. Tiada sirah, tiada konsep. Nak memahami konsep itu, kena pastikan dulu tasyakul dan tasawur. Rupa dan bentuk dan rupa. Jadi apabila kita perhatikan di sini, apabila dicantum-cantumkan garisan-garisan antara satu bintang dengan bintang-bintang yang berdekatan, bintang Al-Haka'ah yang menjadi rojokan manzilah Haka'ah itu dengan bintang di kanan dan di kirinya, di atas, di bawahnya dengan situ, di sebelah timur dan di sebelah baratnya. Setelah dicantum, kita dapati ianya rupa dan bentuk seorang panglima, Al-Jabbar. Seorang panglima, Al-Jabbar. Bahasa Arabnya Al-Jabbar, bahasa Melayunya panglima, bahasa Inggerisnya oraya. Jadi kita boleh perhatikan di situ ada 3 bintang sederet yang terletak di pinggang panglima yang gagah perkasa. Itulah dia yang kita bahaskan hari itu. Dan apabila tuan-tuan perhatikan di situ, bintang Al-Haka'ah yang bertanda bulat, di bawah ataupun di sebelah timurnya tercatat di situ Mangkabul Jauza. Mangkabul Jauza bersama dengannya ada lagi satu bintang halus di bawah itu. Sebab itu disebut Mangkabail Jauza. 2 bahu Jauza. 2 bahu Jauza. Baik. Telah dibahaskan tadi. Maka perhatikan lagi bintang Haka'ah, kalau di bawahnya, yakni di bahagian timur, bawah tu bahagian timur tu, Mangkabul Jauza, maka di bahagian atas dia, ini di bahagian barat Haka'ah itu, itulah bintang yang disebut Marzam. Marzamul Jauza. Marzamul Jauza. Di Marzamul Jauza itu, merupakan Marzamul Jauza itu bintang berwarna kemerah-merahan. Atas dia tu, di bahagian barat lagi tu, ada bintang Al-Qata. Di sendiri tu, macam tangan dah putus. Panglima tu tangan dia dah putus tu. Itulah dia Al-Ghamisa dengan Al-Qata. Tu perkumpulan bintang di situ. Baik. Jelas. Maka kita perhatikan lagi, kalau kita perhatikan di bahagian kaki panglima tu tercatat di situ Rijlul Jauza, kaki Jauza, kepanglimaan. Dekat situ ada bintang juga yang berdekatan di situ, yang berhubung dengan laluan sungai itu. Boleh diperhatikan. Dan ada lagi bintang yang merupakan as-saif, pedang kepada panglima itu. Itu yang kita bahaskan tadi, sebagaimana yang dikemukakan. Jadi kalau kita minta gerakkan lagi, minta digerakkan lagi. Baik. Kali ini apabila dibesarkan gambar, kalau tuan-tuan boleh gunakan aplikasi Stellarium tu, aplikasi Stellarium tu, bila kita besarkan tu, jadi bintang Haka'ah tu yang tadi kita nampak macam sebutir, bila kita besar-besar, baru kita perasan, bintang ni ikut dalam Stellarium ni kalau dibesarkan, sebutir bintang itu sebenarnya ialah 3 butir bintang yang berdekatan. 3 butir bintang yang berdekatan. Baik.
Gerakkan lagi. Ha. Boleh gerakkan lagi. Kita gerak lagi. Tuan-tuan gerakkan lagi. Turun satu lagi. Turun. Patah balik. Patah balik. Berakhir. Baik. Kita ambil terus ni. Berakhir manzilah haka'ah. Baik kat situ. Berakhir manzilah haka'ah dengan terbit bintang. Berakhirnya manzilah haka'ah dengan terbitnya bintang al-hin'ah. Berakhirnya manzilah haka'ah dengan terbitnya bintang al-hiqa'ah yang menjadi rujukan kepada manzilah hin'ah di dekat-dekat tu. Haqa'ah, ha qaf ain, hin'ah, ha nun ain. Berakhir manzilah al-haqa'ah dengan terbit bintang al-hin'ah di ufuk timur ketika terbitnya fajar. Iaitu kalau kita lihat pada 21 Julai jam 6 pagi. 21 Julai jam 6 pagi. Tuan-tuan dapat perhatikan di atas garisan hijau, garis ufuk tu saya tandakan bulatan. Di antara dua garis membujur, merah dengan biru, di bahagian kaki jauzak. Kalau perhatikan, betul-betul dekat atas garisan hijau tu, atas garis ufuk tu saya tandakan bulat. Itulah dia bintang al-hin'ah yang menjadi rujukan kepada manzilah al-hin'ah. Terbit di waktu fajar, maksudnya waktu subuh di Pulau Pangkor pada 21 Julai jam 6 pagi. Baik. Gerakkan lagi. Sa'amri. Baik. Bulan terbit di ufuk timur berada di manzilah al-haq'ah. Kalau tuan-tuan perhatikan, pada tarikh 28 September. Tarikh 28 September 2021 pada jam 12.40 pagi. Bulan dah terbit. Artinya Al-Qamar tu. Bulan dah terbit. Al-Qamar, tengok pada garisan membujur berwarna merah. Khatul Kusufiyah. Tuan-tuan akan lihat dekat itu ada tulisan Al-Qamar. Itulah dia bulan. Bulan dah terbit pada 28 September 2021 jam 12.40 pagi. Bulan terbit berada di kedudukan manzilah al-haqa'ah. Nampak? Bulan dan manzilah al-haqa'ah. Bulan tu dah berada separas dengan gugusan bintang-bintang Al-Jabbar yang telah kita bahaskan tadi. Wallahu a'lam bissawab. Maka ada berbagi 7 minit lagi ni. Dijemput, dipersilakan kalau ada 1-2 persoalan untuk dikemukakan.
Baik, alhamdulillah, terima kasih Ustaz atas pencerahan yang telah pun diberikan sebentar tadi berkaitan dengan manzilah iaitu manzilah hal haq'ah. Dia ada satu lagi manzilah hal han'ah. Yang ni kuliah akan datang Ustaz kan? Ya, betul. Jadi insyaAllah kita akan sambunglah nanti perbahasan kita. Baik. Kalau tuan-tuan ada soalan boleh kemukakan di ruangan chat ataupun ruangan komen dalam Facebook ini. Cuma Ustaz, maknanya kalau dari sudut gambaran kedudukan buruj haq'ah ini, dia lebih dekat dengan Jauza berbanding dengan Jabbar. Kalau ikut pada gambaran yang dalam stellarium tadi tu, dapat dilihat bahawa kedudukan haq'ah ini berada dalam Jabbar. Ya. Jadi macam mana tu Ustaz? Kalau kita nak jelaskan sikit. Baik. Oleh kerana gugusan bintang-bintang Al-Jabbar Orion ini bukan dalam kluster buruj. Bukan dalam kluster buruj. Bukan dalam kawasan buruj. Ya. Kenapa disebut bukan dalam kawasan buruj? Dia dalam kawasan buruj ni, dia akan berada di atas garisan khatul kusufiyah, ecliptic line. Jadi maknanya terbit terbenam matahari tidak berlatar belakangkan gugusan bintang-bintang Al-Jabbar. Tak ada. Tak ada. Terbit terbenam matahari berlatar belakangkan bintang-bintang yang 12 tu je. Oh, baik. Terbit dan terbenam matahari hanya berlatar belakangkan bintang-bintang yang 12 itu. Jadi Al-Jabbar ni dia terkeluar daripada kawasan pengundian pula. Terkeluar daripada kawasan kita kata garis ekliptik. Terkeluar daripada khatul kusufi. Sebab itu maknanya patutnya kita kata, sepatutnya ialah kalau tengok pada gambar tu, ialah Al-Haqa'ah ni kan berada di kepala. Bukan kepala Jauza, berada di kepala Jabbar. Tapi kenapa tak nak sebut Al-Jabbar? Kerana Al-Jabbar dia terkeluar daripada ecliptic line. Maka nak tak nak, maknanya apa yang disebut Al-Haqa'ah ini menjadi rebutan. Sama ada nak diletakkan dalam buruj Al-Thawr ke nak letak dalam buruj Al-Jauza. Pun begitu, ittifaq dalam buruj Al-Jauza. Ada pula satu pandangan. Sebenarnya dia tu pemiliknya adalah buruj As-Saratan. Sudah. Macam Pulau Batu Putih. Singapura kata dia punya. Malaysia kata Malaysia punya. Gitu. Jadi nak kena ukur balik lah. Apa pun benda kat ulama dulu jelaskan. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kita ada satu soalan daripada Muhammad Aris. Mungkin Ustaz Amri boleh highlightkan soalan itu. Iaitu, salam Ustaz, adakah Al-Jabbar ataupun kita sebut juga sebagai Orion boleh tahu kiblat? Macam mana nak tahu kiblat dan maklumat lain tentangnya? Ini buruj ataupun apa ni merujuk kepada Orion ataupun Al-Jabbar. Baik. Untuk menggunakannya, kita kena membuat hitungan bila gugusan
bintang Al-Jabbar Orion ini ada di atas kepala kita. Berada di atas meridian kita, atas kepala kita di waktu malam yang boleh kita lihat. Itu nak kena buat hitungan. Jadi sama ada kita dapat lihat. Jadi jangan kita gunakan waktu subuh ni. Kalau guna waktu subuh ni, ini untuk cerapan memastikan dia terbit. Tetapi untuk dijadikan penandaan ukuran kiblat, kita kena tentukan tarikh bila. Hari apa, tarikhnya bila, di waktu malam, bahawa gugusan bintang Al-Jabbar ni ada atas kepala kita. Dia mesti ada atas kepala kita, baru kita boleh jadikan dia sebagai, kita kata, dalil. Penanda kiblat. Maka di situ kita gabungkan, buat garis lurus kepada tiga-tiga bintang tu. Ya, daripada bintang An-Nataq, tengah-tengahnya An-Nazam dan Al-Mintaqa. Terus dibuat satu garis arah ke barat. Khas untuk penduduk Asia Tenggara sahaja. Penduduk Mesir, dia guna bintang lain. Dia guna bintang Al-Balada, Manzilah Al-Balada. Nanti ada belajar. Untuk penduduk Asia Tenggara, inilah bintang 3 sendiri. Tapi jangan gunakan dia waktu dia terbit macam ni. Nak guna dia waktu malam. Sama ada bermula sahaja matahari terbenam, keadaan gelap, maksudnya waktu isyak, kita perhatikan bahawa bintang itu tepat, gugusan bintang Al-Jabbar itu tepat di atas kepala. Ya. Nanti saya akan kemukakan. Jadi hari ini, kerana kita nak perlukan hitungan tu, lazimnya bulan bila dia akan berada di atas kepala kita. Dia ada sedikit perbezaan hari-hari dia antara tempat dan tempat lain. Tapi inilah dia rojokkan kiblat untuk Asia Tenggara. Wallahu a'lam bissawab. Wallahu a'lam. Kalau mungkin Cik Muhammad Aris boleh rujuk juga dalam Facebook Jabatan Mufti Negeri Perak, pasal kita ada pernah buat satu infografik Ustaz berkaitan dengan Buruj Al-Jabbar ini ataupun Orion ini, bila waktu yang sesuai bagi kita menggunakannya untuk kita tentukan arah kiblat dengan menggunakan 3 bintang yang berada di pinggang Orion itu. Kalau tak silap, kita dalam bulan 10 ni, subuh-subuh hari tu cantik lah. Waktu subuh ni kita dah boleh tengok waktu keluar subuh, balik pada subuh tu, kita boleh tengok Nurus Sobah. Kata Ustaz tadi, kita tengok Nurus Sobah dekat sebelah timur. Jadi dekat atas, dongok kepala kat atas tu, kita boleh lihat ketika itu Buruj Orion ataupun Al-Jabbar itu memang berada di atas kepala kita, insya-Allah. Baik Ustaz, kalau tengok dalam soalan-soalan kat Facebook ni dah tak ada. Jadi insya-Allah mungkin setakat ini saja dulu kita bersiaran langsung, dan insya-Allah kita akan ada lagi dalam siri kuliah yang akan datang pada hari Selasa hadapan dengan manzilah yang lain pula, insya-Allah. Terima kasih banyak atas komitmen yang telah diberikan oleh tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dan khususnya kepada tuan guru kita Fadil Ustaz Nafiah kerana bersama-sama kita pada hari ini, insya-Allah. Saya akhiri dengan kalimah aku liqali hadza wa astaghfirullahal azim. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.